Ini Islam menyuruh pada kita. Allah kata fasiru fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi ni. Orang Melayu tidak boleh jadi orang yang tertutup pemikirannya. Orang Melayu kena jadi terbuka pemikirannya. Kena open. Sebab kita ni dah dilemahkan. Penjajah yang datang kepada negara kita, kita tidak lemah, tetapi kita dilemahkan. Kita tidak bodoh, tetapi kita diperbodohkan. Baik. Di sekolah saya Al-Barakah di Manjui itu ramai orang belah tempat tuan-tuan ni. Teluk Bakung lah apa lah. Saya rasa yang paling terkenal sekali Ustazah Ziziah apa kan. Lama benar umur ni tuan. Ada di sekolah saya ni belajar di sekolah saya. Dan baru ni pun ada meninggal seorang. Orang Teluk Bakung juga yang duduk sekolah saya. Apa nama Kak Zainab Ngah Ahmed nama dia. Orang sini juga. Baru meninggal 2-3 minggu lepas. Jadi ramai orang parit yang duduk di tempat saya, orang Bota yang belajar di sekolah saya. Ada banyak negara yang saya pergi dan ada orang-orang Melayu dalam negara tu. Dan bukan semua orang Melayu yang kita jumpa itu orang Islam. Ada yang saya jumpa orang Melayu yang beragama Kristian. Ada orang Melayu yang beragama Hindu. Dan ada negara-negara yang orang Melayunya hanya menjadi muzium ataupun tempat lawatan. Dikekalkan masjid, dikekalkan istana raja dia sikit, maka datanglah orang melawat, melancong. Termasuk yang melancong tu orang Melayu juga melancong. Tengok, ini lah raja kita, ini istana kita dulu. Tengok, ini baju kita dulu. Orang Melayu melawat muzium Melayu. Itu pelik. Sebab bukan lagi orang Melayu yang menjaga dia. Bukan orang Melayu lagi yang menjadi pemimpin pada dia. Bila bertukar, dia ambil alih, maka orang Melayu hanya jadi macam orang biasa. Maka datanglah melawat Melayu melawat Melayu. Melayu melawat warisan Melayu. Sebab itu bila kita sebut bahawa kita orang Melayu di Malaysia beruntung. Alhamdulillah. Kita masih lagi boleh bercakap soal Melayu. Boleh lagi berbusana Melayu. Malah hari ni kita lihat ramai pendekar-pendekar kita bukan setakat bertengkolok, dah berkerih. Kalau tempat lain bawa kerih macam itu dah ke dalam balong. Kamu bersenjata. Tapi kita tidak. Cuma saya takut nanti tuan-tuan perkampungan Pulau Misa Melayu ni datang orang melawat macam yang saya kata di negara tadi. Lawat tengok, oh ini rumahnya je. Oh ini tergoloknya je. Oh ini je. Demo dah tak kenal tuan-tuan. Dalam orang Melayu masih memimpin, dalam orang Melayu masih boleh bercakap, orang Melayu pula tak kenal budaya dia sendiri. Ini yang kita takut. Saya pergi ke London. Saya masuk dalam muzium orang putih di Oxford di London. Jauh daripada London lah Oxford ni. Saya ada program di Oxford. Habis program tu dia tanya saya mana nak pergi. Saya kata mana lagi orang tua-tua macam saya ni tak zoo, muzium. Jarang ke disco saya kata. Mau ke muzium. Jadi awal dah tengok muzium. Bila saya sampai di muzium tu, kepala muzium tu nunggu saya depan pintu. Oi, badan besar udah. Rasanya dekat 6 kaki tinggi begini. Tengok saya tengok dia. Dia tengok saya begini tengok dia. Oi, bapak besar kamu ni. Dia kata dia seronok saya datang. Sebab apa dia seronok? Sebab dia nak tunjuk pada saya bahawa ada warisan Melayu dalam muzium dia.
Dia tanya saya orang mana? Saya kata orang Perak. Oh, dia kata aku nak tunjuk pada engkau beberapa benda Perak yang ada dalam muzium ni. Salah satu benda yang dia tunjuk pada saya ialah kerih. Tulis tu kerih Perak Malaysia, Perak Malaysia. Oh, dia panggil dia ni kerih kamu ada kat tempat kami ni. Saya kata awak kan nengok kerih, di rumah awak pun ada kerih kata. Atau nak tengok benda yang tak ada tempat saya. Apa benda tak ada tempat saya? Saya kata saya nak tengok tulang dan dinosaur. Itu bawa turun bawah tengok tulang. Udah jadi bodoh saya tengok tulang. Besar kita punya balai rong seri ni lebih kurang tulangnya. Kepalanya naik bonjol ke atas, turun ekor ke bawah. Ui bapa. Ini kalau ada Sungai Perak lebuh tak ada makan kita. Jadi tuan-tuan, khazanah kita ada di tempat demo. Dan demo bangga pula nyimpan kita punya. Kita pula kadang-kadang tak bangga dengan khazanah kita. Tambah-tambah kalau khazanah tu ada hantu pula, lagi tak bangga, buang cepat. Yang ni saya jumpa. Dia kata, ustaz, suami saya meninggal. Soalan, ada kerihnya ustaz, udah goncang-goncang dalam lemari ustaz. Ada orang goncang kot katanya. Tak ada ustaz, udah orang takut benar kami ni. Dia udah mati, kerihnya ada, gogang dalam lemari ni. Saya kata tu kerih tak ada apa, tak ada salahnya kerih tu. Kadang gangguan saja. Tak nak lah ustaz, ambil lah ustaz. Saya nak buat apa kan, goncang rumah saya pula. Saya kata saya nak pergi ngajar masjid ni, akak bawa lah kerih. Dibawanya kerih tuan-tuan. Oi. Dibalut kain kuning. Dia bagi pada saya, ustaz ambil, tak nak nyimpan, musuh saya. Saya kata letak dalam kereta saya, bohlah bonet. Tapi betul tuan-tuan, berat benar kereta saya tu. Apa benda lah aku bawa berat benar, aku bawa sebatang kerih. Sebilah kerih. Kita bila dengar-dengar macam itu takut kita. Padahal kadang-kadang bukan kerih tu ada masalah. Masalahnya ialah pemujaan. Masalahnya ialah awak letakkan sesuatu di situ. Jin dan sebagainya. Oh, ada aiskrim belakang tu. Saya mantan tengok aiskrim tu. Nampak pula aiskrim jauh-jauh. Baik tu. Kalau hari Malaysia tak ada aiskrim Malaysia, tak kena lah. Hari Malaysia kena buat lah aiskrim Malaysia. Oh, betul tak? Tuan-tuan yang saya hormati. Saya takut bila kita tak naikkan budaya Melayu kita. Macam negara-negara yang saya pergi tadi. Orang Melayu tak berbangga dengan bangsa dia sendiri. Tak ada bangga dengan adat dia, bahasa dia. Saya seronok bila baca tulisan di belakang saya ni, depan tuan-tuan ni. Asal kepada kita apa? Agama, usul kita. Tengok tuan-tuan, tengok. Bahasa kita, budaya kita, adat kita. 4 benda ni yang kena jadi tunjang pada kita. Awal-awalnya agama. Dan kita bersyukur di dalam perlembagaan Malaysia, orang Melayu mesti Islam. Syukur pada Allah. Kita kena ucap terima kasih kepada ulama-ulama terdahulu. Pemimpin-pemimpin terdahulu. Sultan-sultan terdahulu. Yang meletakkan syarat, kalau nak diberinya merdeka, orang Melayu ada hak dia. Apa hak dia? Jangan kacau agama dia. Ini syarat dalam perlembagaan kita. Tak boleh murtad orang Melayu. Tak boleh didakwah agama lain pada orang-orang Islam Melayu. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan panggil orang Melayu buat ceramah agama lain. Tak boleh. Disebarkan agama lain tak boleh pada orang Melayu. Tak boleh murtad pada orang Melayu. Yang ini sejajar dengan ayat Quran
yang kita akan baca dalam khutbah Jumaat nanti. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu hanya mati. Allah pesan macam itu. Dan dalam perlembagaan negara kita dikatakan bahawa orang Melayu mesti Islam. Tak boleh murtad. Banyak orang Melayu kita yang nak murtad, yang buat cubaan murtad, mahkamah tak luluskan. Tak boleh murtad di Malaysia, dia pergi luar negeri. Yang ni yang kita takut ni. Sepanjang saya ceramah ni, ada 3 orang anak dia, orang Melayu kita, lari luar negeri sebab nak kahwin dengan orang putih, nak murtad. Tinggal mak, tinggal bapak, lari ikut Mak Saleh. Tapi bukan orang negara kita, orang negara lain. Orang Malaysia kita, tuan-tuan, saya sepanjang ceramah dah 30 tahun lebih, tak ada jumpa lagi orang Melayu kita nak murtad sebab nak menikah dengan orang lain. Yang saya selesaikanlah. Yang lain-lain tu wallahualam. Yang saya kata saya jumpa. Jadi kita bersyukur pada Allah, anak-anak kita mudah-mudahan sampai matilah dia masuk Islam. Sebab asal kepada bangsa kita yang paling penting ialah agama usulnya. Agama tu paling penting sekali. Soalan dia pula, Demen tu perkampungan apa tu? Perkampungan Melayu. Demen tu buat apa? Nak membangkitkan semangat, cintakan bangsa Melayu. Itu yang pakai tengkolok. Yang perempuan pula berselempang menegeri macam kita nampak tu. Udah kain batik, udah gini, udah macam Seri Mersing, nampak ni tak? Hoi. Kita sekarang tudung bawal. Tudung bawal, tudung siakap. Macam-macam tudung kita ni. Tengok akak kita tu pakai kain tudung, kemudian letaknya kain batik sini. Itu bangsa orang Melayu kita dulu. Bila tengok akak kita pakai tu, ingat Seri Mersing lah. Kajang Pak Melo, kajang. Tuan-tuan yang saya hormati, apa yang dibuat di pulau tu? Dia kata, jaga orang itu, jaga orang ini, buat rumah tradisional, buat keris, buat ini. Ini Melayu, bukan Islam. Kita sekarang ni kena kuat Islam. Sabar bang, buat tenang. Ini pertembungan yang berlaku di dalam negara kita sejak 10 tahun dulu. Kalau bercakap soal Melayu, dia dipanggil perkauman. Bercakap soal Melayu, dipanggil asabiah. Tak boleh cakap bangsa, kena cakap bab agama. Buat sabar ustaz ya, tenang ustaz. Dia kata kalau bercakap soal bangsa, tak betul. Kita kena bercakap soal agama, gitu dia. Okey, kalau awak kata bercakap soal bangsa tak boleh, bercakap soal kaum tak boleh, bagaimana Allah letakkan di dalam Al-Quran? Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sesungguhnya tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itulah yang mengubah nasib dia sendiri. Habis itu mana nak letak ayat Quran tu? Allah kata dia tak akan ubah nasib sesuatu kaum sehinggalah kaum tu sendiri ubah nasib dia sendiri. Maknanya kalau kita bercakap tentang kaum kita, kaum Melayu kita, bangsa Melayu kita, bagaimana nak jadi hebat, bagaimana nak jadi maju, bagaimana nak jadi yang terhormat, itu tidak salah. Dan itu bukan dipanggil sebagai asabiah. Berpuluh-puluh tahun ustaz-ustaz duk cakap soal Melayu asabiah, cakap soal Melayu asabiah, perjuangan Melayu asabiah. Tapi Allah sebut benda itu dalam Quran. Ubahlah nasib bangsa engkau sendiri. Bila saya tanya dekat dia, entah belajar di mana ustaz?
Oh, anak belajar di Mesir. Di Mesir ada Persatuan Melayu Mesir. Ustaz masuk. Oh, saya ahli jawatan kuasa. Bukankah Persatuan Melayu Mesir itu memperjuangkan Melayu di Mesir? Yang sabiah lah tu. Dia kata yang tu tak ada mendengar kepala otak kamu. Duduk di luar negara, kamu bercakap soal Melayu, kamu berpersatuan Melayu, kamu jadi ahli kelab Melayu, pelajar-pelajar Melayu. Bila balik ke Malaysia, kamu jadi ustaz, tak boleh cakap soal Melayu. Eleh kau. Yang herannya bila nak undi, minta undi orang Melayu. Ini penyakit kita ni tuan-tuan ni. Melayu adalah satu kaum yang Allah Ta'ala jadikan yang bersopan santun, termasuklah mengidang ayah. Mana faham? Tak faham sudah tuan. Ini bangsa kita. Lemak manis alah amboi-amboi, santan kelapa alah amboi-amboi, ku pandanglah manis alah amboi-amboi, anak siapa? Anak siapa? Manis menor tuan-tuan. Ngidang ayah menunduk tuan-tuan. Orang Melayu itulah tuan-tuan adat. Bila nuang ayah tunduk. Kalau kita tengok orang putih, tuang ayah berdiri, tengok di hotel. Diri ni mak ni. Dia pula duduk. Tuan-tuan yang saya hormati. Saya cakap pada tuan-tuan tentang tidak salah bercakap soal Melayu. Apatah lagi Melayu kita ini mesti Islam. Bila kita bercakap soal Melayu, secara tak langsung kita juga bercakap soal Islam di Malaysia. Kerana majoriti orang Melayu di Malaysia ialah Islam. Yang memperjuangkan Islam di tanah Melayu ni ialah orang Melayu. Maka bila kita menjaga Melayu, kita menaikkan martabat Melayu, bangsa kita, secara tak langsung Islam juga. Cuba kita tengok hari ni, perkampungan Melayu. Apa yang ada? Surau. Ada disko. Tak tahu kalau upah-upah lepas ni kita karaoke ya. Gini upah karaoke ni. Yang adanya surau. Bila sebut Melayu, apa yang ada? Masjid. Bila sebut Melayu, apa yang ada? Semua peraturan dan hukum ada di situ. Menengok perempuan, laki. Tak ada macam-campur. Atas ribu Kak Leha, Abang Bidin. Atas ribu Abang Bidin, Kak Nap. Tak ada tuan. Allah, orang Melayu kita ni tersusun, letak. Jadi janganlah kita benci bangsa kita. Sebab kita mengenali agama kita melalui apa? Bahasa Melayu. Akak-akak kenal Islam ni dengan bahasa apa? Hindustan. कभी मेरा दिल में ख्याल आता है कि जे तुझको बनाया गया है मैं really apa menatang ustaz? Saya pun tak faham kak. Kita tak bercakap bahasa India, Tamil. Kan kita tak belajar agama dalam bahasa Tamil. Hello miss, Singapore. Kita tak belajar. Kalau saya ceramah hari ni dalam bahasa Arab, kan you faham Kak Nap? Tak faham? امتحنا من الكلام الآن نتكلم في اللغة العربية الحمد لله في هذه apa benda pula Ustaz Kazim ni cakap. Tetapi kita belajar sifat 20 bahasa Melayu. Kita belajar tajwid pun bahasa Melayu. Kak Raya, ini mat apa? Kak Raya kena mat jaiz saja. Gelisah itu mak jaiz ke tampuk kaya kang tu dia. Kita belajar Quran tu pun tajwidnya bahasa Melayu, belajar tauhid bahasa Melayu, fiqh pun bahasa Melayu. Habis tu kamu benci dengan Melayu apa? Belajar dengan Ustazah Aziziah di sekolah kebangsaan bahasa Melayu. Hari ni kita nak belajar cara-cara semayang. Pertama sebelum sembahyang kenalah ambil wuduk dulu. Mari kita belajar wuduk dulu. Bahasa Melayu kalau ustazah tu ngajar bahasa Arab, dia pun tak faham. Macam mana aku nak ngajar kamu ni, aku tak erti bahasa Melayu. Dia kena belajar bahasa Melayu untuk dia mengajar orang Melayu. Kalau dia orang Arab sekalipun.
Tiba-tiba ada ustaz cakap hari ni bercakap soal Melayu tak boleh asabiah. Padahal kamu belajar Iqra, kamu belajar Muqaddam dulu dengan ustazah. Dia yang mengajar kamu. Panjang, pendek, baris bawah, baris atas. Tapi hari ni bila dah jadi ustaz, dia pula bawa gerakan. Tak boleh bercakap soal Melayu. Jangan perjuangkan Melayu. Ini asabiah, perkauman. Habis tu yang asabiah benar-benarnya apa ustaz? Asabiah. Asabiah ini ialah menyokong kezaliman. Disebabkan dia tu kawan kita, dia salah, tetap kita sokong dia. Itu baru nama asabiah. Saya ni salah, tak betul. Tetapi disebabkan saya ni kawan pada Cik Osman kita ni. YDP kita ni nama Cik Osman. Osman Abdul Rahman. Satu lagi nama dia Osman Bakar. Yang mana kenal Osman Bakar? Kenal? Anak bapak ke keluarga 69? Keluarga 69. Ini pengurus saya, Osman Bakar. Kata dia. Saya ni baik dengan Osman. Disebabkan Osman ni baik dengan saya buat salah. Osman pertahankan saya. Itu baru nama asabiah. Tetapi kalau memperjuangkan hak bangsa, memperjuangkan kepentingan bangsa, memperjuangkan hak-hak yang patut ada pada bangsa, itu bukan dipanggil asabiah. Itu dipanggil sebagai perjuangan untuk mengubah nasib. Dan ianya disuruh dalam agama kita. Saya pun tak tahu tuan-tuan, Pulau Misa ni rupanya dah lama ada. Tak tahu kalau dia tak ada jemput saya. Tak tahu. Tak tahu sungguh saya bodoh ni. Tak tahu. Dia tak ada panggil, tak tahu saya. Lagipun antara Manjui Ipoh dengan Botan ni jauh. Saya ceramah di Sabah tiap-tiap bulan. Dekat je. Tiap-tiap bulan pergi. Botan ni ke Manjui ni 30 tahun baru sampai. Jauh. Ya benar faham. Tak faham dah tak ni. Sabah dekat je tiap-tiap bulan. Besok saya pergi Sabah. Besok di Melaka. Malam ni saya di Gurun Kedah. Malam besok saya di Tanjung Bidara Melaka. Hari Ahad saya di Keningau Sabah. Tiap-tiap bulan ke sana, ke Sabah. Kadang Sarawak. Tiap-tiap bulan. Dia mendekat je. Yang jauh betul. Faham. Tak faham sudah tuan. Disebabkan terlalu jauh, 30 tahun baru sampai, sebab tu saya beritahu. Bila saya tahu tadi, subhanallah bagusnya. Dema ada jaga orang-orang yang tertentu, orang yang kurang bernasib baik. Dan ayah anda tadi bagi tahu kami tak ada ambil bayaran ustaz. Kami bela je, jaga je. Masya Allah, bukan senang tuan-tuan. Di sekolah saya tu ada anak yatim, ada fakir miskin, ada orang tua-tua, ada yang terbuang, ada yang dibuang. Ada yang dibuang anak, ada yang dibuang keluarga. Anak-anak ramai seorang tak nak bela. Mendatang saya bela. Beratus ribu belanja sebulan tuan-tuan. Banyak belanjanya. Ada yang tak ada keluarga, ada yang sakit, ada yang kanser, ada yang buah pinggang. Sakit banyak. Abang-abang sekolah saya ramai bujang-bujang. Kalau rasa nak kawan, pergi sana lah. Umur 70, 80. Akak-akak kalau rasa nak bersuami datang sekolah saya. Ada stok baru sampai ni. Umur 77 akak. Slow jalan dia, slow. Tawaduk betul tak ni. Slow jalan. Kalau akak dapat dia untung kak, 6 dalam 1. Kencing manis, jantung, buah pinggang. Jadi belanja banyak. Saya tahulah kalau buat macam ni belanja banyak. Entah. Kalau kita tak ada support dema, kalau kita tak ada nolong dema, leboh tuan-tuan. Jadi apa yang tuan-tuan sumbangkan tadi, mudah-mudahan dapatlah dema guna bantu untuk program-program di sini. Dan yang mana belum derma tu, saya lancarkanlah kutipan ikhlas bagi keperluan aktiviti surau
Pulau Misa Melayu dan pembangunan fasiliti. Kalau tuan-tuan orang sini bagi, mana boleh saya ceramah pun tak bagi, saya pun nak nolong juga. Ya, saya sumbangkan sebanyak RM1,000 untuk pembangunan surau tuan-tuan nanti insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Jadi bila kita bercakap soal Melayu, kepentingan dia ialah usul kepada dia. Ialah agama kita. Bila Melayu kuat, tak berpecah belah, Islam akan jadi kuat. Tapi kalau kita berpecah belah, bergaduh, bersekenter tuan-tuan, Islam juga akan jadi susah. Pembangunan Islam terbantut, kepentingan Islam tergadai. Sebab itu bila kita sebut kita orang Melayu, kita Islam, jaga perpaduan kita. Kasih sayang kita. Jangan dengki mendengki sama kita. Maka bila kita jaga benda itu, insya-Allah mudah-mudahan Islam terpelihara. Dan bila kita jaga Islam, maknanya kita jaga Allah. Allah sayang pada kita. Maka Nabi sebut dalam hadis, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Sebab kita ni terlalu lemah tuan-tuan. Terlalu lemah. Tangan saya ni saya tunjuk pada Tok Ketua tadi. Bekas Tok Sidang kita ni. Tunjuk pada ayah anda tadi. Dia mau tanya saya, Ustaz sihat ke? Saya ni sihat ke tak sihat ke? Macam sihat. Orang rumah saya kata, abang nak ke mana? Botol. Lepas tu, Kedah. Lepas tu, Melaka. Lepas tu, Sabah. Isnin, Sabah. Selasa, Negeri Sembilan. Rabu, Putrajaya. Hari Khamis, baru balik. Astaghfirullahalazim. Abang ni pelik, sakit tapi macam tak sakit. Saya kata saya ni bukan jenis orang lain, kalau sakit menong di rumah. Sakit yuk. Bukan macam tu tuan. Saya sakit, ubat saya ialah mikrofon. Ni ubat ni. Itu ada orang bengong tanya saya, Ustaz mikrofon kena rebus dulu ke? Terpulanglah. Rebus satu periuk, minum air dia. Tinggalkan segelas air dia, minum. Udah meletup tahu terbakar lah. Bengong kamu ni. Apa yang kita suka, dia menghilangkan apa yang kita duka. Apa yang kita sedih, bila kita buat apa yang kita suka, dia menghilangkan kesedihan. Bila saya buat benda yang saya suka, saya jumpa orang-orang macam tuan-tuan, akak-akak semua, saya hilang sedih. Hilang sakit. Bila saya tengok akak kita yang naik wheelchair ni, hilang sakit saya. Sebab dia naik wheelchair, saya masih lagi boleh berjalan. Saya tengok akak kita minum air, seronok benar tuan-tuan. Minum ais tu. Saya minum, nampak? Orang sihat minum ais. Saya, air kosong, ais. Jadilah tuan-tuan. Sekurang-kurangnya saya boleh minum. Sebab bila saya keluar, ada orang yang lebih teruk daripada saya lagi. Baru ni saya ceramah di Melaka, 2 orang naik kerusi roda. Dua-dua tak bercakap. Macam akak kita ni boleh senyum lagi. Macam 2 orang kerusi roda ni langsung tak senyum. Begini. Wayar ni masuklah hidung. Wayar masuklah hidung. Masuk sampai dalam perut. Rupanya kena stroke. Tak boleh nak makan. Masuk jolok wayar ni kot hidung, masuk dalam perut sini. Isteri dia, anak dia bawa susu sekali. Main dengar ceramah saya. Yang isteri pegang susu, dia duduk gini. Masuk susu dia mulut. Oh, ni. Macam tu punya sakit pun datang dengan ceramah. Ya Allah, ya Allah. Menung saya. Saya pergi dekat dia baca doa pada dia. Abang, faham ke apa saya kaji tadi? Oh, faham lah tu. Dia hangguk. Udah berapa lama macam ni kak? Udah 8 bulan Ustaz. Itu dengar ceritanya Ustaz nak datang, dia datang gini, duk tepuk kerusi, nak tunjuk muka saya. Itu kami hantar juga. Ya Allah, macam tu punya sakit tuan-tuan datang.
Kita baru pening kepala. Tak pergi ke kampung Melayu tu. Aku pening tadi. Aku dah sepakai dah baju pening mana. Atau dua rumah. Tidak juga. Aku pergi pekan parit tadi. Makan mi tadi. Oh boleh pula kamu ya tadi. Dia punya seksa tu tuan-tuan datang dengan ceramah. Saya punya sihat macam ini tak boleh pergi ceramah. Malu saya pada dia. Sebab tu datang. Yang kedua kenapa? Sebab saya teringin mati. Semalam kita tengok ustazah tu mati. Tengah baca Quran apa. Allah. Dia baca Quran. Mati. Cantiknya mati baca Quran. 1000 tahun wangi nama lagi. 100 tahun mulia orang dah sebut. Dia dah tak ada. Ustazah dah tak ada. Dia dah tak ada dah. 5 tahun dah dia tak ada. Oh ya ke? Sakit apa? Sakit apa tengah baca Quran? Mati ya Allah. Nampak? Manis sebutan tu. Cuba tuan-tuan bayangkan mati tengah karaoke. Dia dah tak ada dah. Dia tak ada 5 tahun dah mati dah. 5 tahun dah tak ada dah. Sakit apa? Sakit apa? Kena karen. Tengah karaoke lagu rock kejadahan mati dia. Kan lain benar bunyi tuan-tuan. Saya pun teringin mati macam itu. Ustaz Kazim dah tak ada. Bila? Dah 2 tahun. Ya Allah, sakit apa? Dia mati tengah ceramah. Kan mana munji dia? Dia mati nak pergi ceramah. Dia mati balik ceramah. Oh ya Allah. Dulu jadi dah sekali. Tengah-tengah ceramah kena serangan jantung. Hampir mati. Tapi Allah bagi sambung nyawa lagi. 2016 kalau apa-apa ingat. Kecoh satu dunia. Ustaz Kazim meninggal dunia ketika ceramah. Oh ya Allah. Padahal saya duduk dalam ICU. Orang kata saya dah meninggal. Dia telefon bapak mentua saya di Kedah. Haji Din. Ya. Ni Ustaz Kazim nak simpan di mana tahu? Simpan apa? Yalah dia nak bawa balik ke Ipoh kan, bawa balik Kedah. Bawa balik apa? Lah dia dah ni mayat tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Ustaz Kazim ada di Kelantan dekat hospital bila masa dia mayat. Oh ya ke? Dalam Facebook dah mati kata dia. Saya kalau ikut Facebook tuan-tuan udah inadillah tuan-tuan. Oi ni dia datang ni zombie ni tuan ni. Itu yang slow jalan tu dia tu zombie mati hidup semula. Jadi tuan-tuan, jom. Yang kita buat di sini, kita naikkan Islam kita. Berbudaya, budaya Islam. Berbusana, budaya Islam. Bila sebut Islam, adakah dengan pakai tengkolok itu bukan Islam? Adakah dengan berbaju Melayu bukan Islam? Bersampin bukan Islam? Adakah dengan berpakaian ini bukan Islam? Adakah Islam tu pakai jubah? Jubah tu pakaian tradisi orang Arab. Orang Arab tradisi dia jubah. Kamu Arab ke? Kamu Yahudi ke? Kamu Kristian ke? Dia mau jubah. Sebab tu tuan-tuan, saya pergi ceramah di Mesir. Saya pergi ceramah di Mesir. Duduk dalam hotel. Jadi duduk tunggu nak dapat kunci tu lambat benar. Minah harap ni ya Allah sabar je lah. Duduk macam ni lah nunggu nak siap kunci bilik. Beg penuh depan tu. Saya pun mata Leo mata nengok. Kasino dalam hotel lah. Saya duduk nyanda tegak saya. Kasino. Hei. Ya betul kau. Saya pun pergi tanya dekat kaunter tu. Boleh ke orang Islam masuk kasino tu? Saya ni orang Islam saya kata. Boleh ke masuk? Dia kata tak boleh sila. Saya tak pernah nengok kasino tuan-tuan oi. Masuk pun tak pernah. Tiba-tiba pergi ke Mesir ada dalam hotel saya tu. Jadi saya pun buat jenis orang tak apa nasihat tuan-tuan. Panjang tengkok saya duduk kat pintu tu. Lupa kunci pula handphone ni pun. Saya pun tengok, maksudnya tengok. Oh macam ni rupanya kasino. Yang duk main dalam dia semua pakai jubah. Haram jedah tu saya kata. Pakai jubah kita. Oi Tok Syekh. Kita ni pakai jubah macam tu. Imam sembahyang Jumaat.
Demo main judi. Nampak? Sebab demo bukan Islam. Bukan semua orang Arab Islam. Kristian sepah. Orang Arab cakap Arab, Syam, aku Kristian. Jadi saya tanya pada orang yang bawa saya tu, macam mana nak kenal orang Arab Islam dengan orang Arab bukan Islam? Perempuan Islam Arab, perempuan Arab tak Islam. Dia kata senang. Macam mana yang senang tu? Kebanyakan yang tak bertudung itu bukan Islam. Yang Islam yang bertudung. Oh, itu cara nak kenal Islam tak Islam dengan bangsa dia. Tuan-tuan jangan ingat orang Arab semuanya Islam. Ya Allah. Di Lebanon, Arab Kristian bersepah. Di Mesir, Arab Kristian bersepah. Yang ada hak Arab semua, hak Islam ni di Mekah, Madinah. Hak di Riyadh tu pun Islam bersepah. Saya baru balik pada Jeddah. Tuan-tuan. Saya balik hari Khamis lepas. Saya duduk di Jeddah. Yang makan sebelah saya tak bertudung. Daring benar perempuan ni tak bertudung, relax minum, ngak minum. Rupanya tak Islam, Kristian. Dia mau kerja di Jeddah. Kerja di Riyadh. Tapi kalau masuk Mekah semua tu Islam lah. Ni hak di Jeddah ni. Nampak macam orang Arab, tapi tak Arab dia. Dia bukan orang Islam. Dia Arab tapi dia tak Islam. Tapi kita tuan-tuan di Malaysia ni alhamdulillah. Kita berbudaya Melayu tapi Islam. Adakah pakai songkok salah? Tak. Pakai songkok macam saya pun tak salah. Dia kata, Ustaz, songkok Ustaz beli bila? Saya beli songkok ni di Singapura. Saya suka yang Singapura punya buat. Ini saya order ni dari Singapura. Pasal hak Malaysia punya, saya hak keras tak boleh lipat. Ni boleh lipat dua, senang lempar. Ni boleh lipat dua. Hak Malaysia punya tak boleh lipat, semua keras. Saya beli 2017. Oh lama dah. Ustaz, ya. Ustaz semayang pakai songkok. Kadang pakai kopiah, kadang pakai songkok. Soalan saya Ustaz beli songkok 2017. Tak basuh ke? Tak basuh ke Ustaz? Tak. Basuh rosak lah. Ya, tu berapa tahun tak basuh semayang. Atau kamu semayang di masjid. Saya semayang di masjid. Kapek di masjid 12 tahun tak basuh. Kapek di masjid tu. Kak Leha pijak, Abang Bidin pijak. Dolah kentut atas kapek tu. Duduk bersila dia. Dia duduk atas lantai di bawah. Kemudian duduk dalam masjid dengan khutbah. Yang punggung dia duduk di bawah. Punggung dia duduk atas kapet. Lepas tu dia kejak ke depan. Lepas qomat. Kamu pula sujud tempat punggung dia. Kamu tak basuh. Ada fikir. Itu belum masuk lagi kaki cekam. Keluar pada jamban. Kaki basah aja. Basuh kaki masuk dalam masjid. Dia lap pula dekat kapet. Dekat pintu masjid tu. Lap. Kita pula lambat sampai hujung sekali. Dekat tempat dia lap. Allahu Akbar. Sah tak sembahyang dia? Sah, tak ada najis, balon je lah. Serupa dengan songkok ni pun tak ada najis, kau sah lah sembahyang. Yang tak sah pakai songkok, baju seluar tak pakai. Itu confirm tak sah. Allahu Akbar, songkok saja dia pakai. Gila ke apa kamu ni? Adakah salah pakai tengkolok? Tak salah. Silakan. Pakai helmet pun tak salah. Tiba-tiba kita pula kata pakai tongkolok bukan budaya Islam. Engkau menghormati kepala. Sebab itulah kita memakai helmet bila naik motor. Tujuan dia apa? Menghormati kepala. Menjaga kebaikan kepala. Menjaga kehormatan kepala. Lindung kepala kita ni. Sebab tu disuruh letak sesuatu di atas kepala kita. Naik motor, pakai helmet. Helmet ada Ustaz. Dalam raga kata dia. Atau kenapa tak pakai? Polis tak ada. Kata dia. Oh. Nengok-nengok polis kat depan tu pula. Baru kalau kabut pakai pula. Oh kamu. Selalu gitulah. Bila polis tak ada, tali keledar pun tak pakai.
Naik kereta relax, tak pakai tali keledar. Tengok-tengok ada roadblock depan. Tarik masa itu lah tak jalan pula. Tarik. Udah tak ni. Sebab kita fikir aku pakai sebab polis. Padahal kita pakai sebab keselamatan. Serupalah dengan kopiah, songkok, tengkolok. Kita letak di kepala ni tuan-tuan sebagai lambang penghormatan. Saya masak. Setiap hari Sabtu saya masak dalam Facebook saya. Masak bodoh-bodoh je kat kaya hoi. Orang lelaki ke je pandai main lempar-lempar je lah. Kadang masak cucur, kadang masak bubur kacang, buat FB live. Hari tu saya masak, saya pakai chef. Topi chef yang panjang putih tu. Kemudian ada satu chef tegur saya. Ustaz belajar masak di mana? Belajar gitu-gitu je lah. Ada dapat chef ke? Tidak. Atau yang pakai topi chef buat apa? Bapa, tuan. Udah kena sound saya, tuan. Sampai sekarang Ustaz pakai topi sebakar, topi haram jadah, topi sebakar, tuan. Saya ingatkan nak pakai lah. Oh, kena sound. Sebab tak ada sijin. Oh, rupanya nak pakai topi tu pun kena ada kelulusan pula. Mana saya tahu. Saya pakai je lah. Sebab saya nak menghormati rambut saya, kepala saya supaya rambut tak jatuh di dalam masakan saya. Masya Allah tuan-tuan. Chef, tak tahulah chef betul ke tak betul. Kalau dia mengaku ke apa ke, saya letak telefon malas aku layan kamu. Pakai chef muka salah topinya. Apa? Dia kata bila ustaz skill salah nanti menjejaskan kita punya persatuan. Astagfirullahalazim. Saya ni skill kejadah apa? Saya masak telur je. Cucur telur je untuk kecil. Itu pun kena sound. Harga betul. Serupalah dengan tengkolok kita. Di rumah saya ada 15 tengkolok. Busana saja ada 15. Tengkolok ada 15. Nak apa? Nak ayam patah pinggang ke? Ayam patah sayap, kepak ke, semua ada. Yang tutup telus pun ada. Yang sebelah kanan pun ada. Yang pucuk ke atas pun ada. Yang garam sebuku pun ada. Semua ada. Saya ada buku di rumah saya ni, Busana Melayu. Ada 4 buah buku. Tebal-tebal itu tuan-tuan. Ini samping ini tengkolok ke belakang, ini tengkolok ke kiri, ini tengkolok ke depan, semuanya ada. Yang ni nak ajak perang, yang ni nak ini, semuanya ada tuan-tuan. Orang Melayu kita penuh dengan adat budaya. Serupalah samping ni pun. Kalau labur, udah kahwin. Udah singkat sikit, orang tu kata nak menikah. Singkat sikit. Terus berlabur sikit ni tuan, maknanya udah kahwin. Sebab baru ni ada datang orang perempuan Minang saya umur 64. Umur 64 datang direct Minang. Ustaz, saya nak kahwin dengan Ustaz. Sudi tak Ustaz terima saya? 64. Allah. Saya kata saya ni kencing manis ada. Kencing tawar ada. Kena kencing ada. Saya kata. Jantung ada. Santau ada. Tak dapat lekak. Oh, minta maaf lekak. Saya ni penyakit banyak. Tak apa, saya boleh jaga Ustaz. Tak apa kak, saya tak apa, minta maaf kak. Betul Ustaz tak nak ni? Betul kak, minta maaf. Tak nyesal? Tak, insyaAllah. Awal-awal saya tolak kat anak, tapi kalau 24 insyaAllah. Tak. Kalau kencing manis pun kita ubat lah, settle punya benda, cari ubat tengok tuan-tuan. Allah tuan-tuan, zaman kita sekarang ni. Ada budaya-budaya dia, budaya Minang, budaya Merisik, semua ada. Budaya bertengkolok ada tuan-tuan. Budaya ini ada. Bertengkolok menghormati kepala kita. Kemudian kita baju kita tu. Tak menetah mendedahkan aurat. Di mana yang salahnya baju Melayu ni? Yang tak Islamik tu di mana? Kemudian kita ada sampin pula. Sampin. Semalam saya buat forum di sekolah saya tengah hari. Forum perdana tengah hari. Saya buat pagi. Pukul 11 Ustaz Abdullah Khairi dengan Ustaz Haslin Bollywood.
Ustaz Haslin Bollywood nak duk nyanyiin ustaz tu lah. Dengan Ustaz Abdullah Khairi yang selalu jerit, "Oi!" Demo datang sekolah saya semalam pukul 11 macam ni lebih kurang. Saya ambil program pukul 9, demo pukul 11. Elok habis pukul 9, pukul 10 kuliah saya habis. Datang satu orang. "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. Saya bila dia datang dekat dengan saya tak bernafas. Saya tahan nafas. Dia pula menyembang lama. Saya datang ni. Saya tahan nafas. Ya Allah, tuan-tuan, busuk gila. Gila pun tak busuk macam tu. Astaghfirullahalazim. Rupanya dia ni peminat Abdullah Khairi dengan Ustaz Aslin. Nak berdapat tanda tangan. Saya kata, ya Allah, engkau dah lah duduk dalam bilik aircon. Busuk gedabak macam ni pula, ya Allah. Saya panggil pekerja staff saya 5 orang. Kau panggil brother tu, beli sabun, beli baju, beli tuala, beli apa semua, mandikan. Bawa masuk dalam bilik air, mandikan. Saya buat sungguh tuan-tuan, segeram tengok Orang Melayu mana ada busuk-busuk, orang Melayu wangi tuan-tuan. Budaya kita ni budaya wangi. Bukan budaya busuk. Kemudian saya panggil brother ni. Pekerja saya nama dia Saidin. Kalau cerita Mamat Khalid Man Laksa tu, Saidin dengki nama dia. Din, kamu ambil sabun, pergi beli sabun, ubat gigi, berus gigi, kamu tenyih badan dia. Sentar badan dia. Din ni pula lembut. Orang lembut. Saya kena mandikan dia ke Ustaz? Apa salah? Nanti kalau dia mandikan dia suka macam mana? Tak payah Ustaz. Orang putih kamu ni. Itu pun masalah lembut juga. Kata dia. Sudah Ustaz. Buatnya dia suka Ustaz. Tak payah habis dia mandi seorang. Dia mandi tuan-tuan. Spender pun saya bagi kat dia. Spender saya tu bagi kat dia. Singlet saya bagi kat dia. Ketuk bilik dia. Lan. Spender kat atas ni. Buang spender kamu tu. Dia baru lempar ke atas. Begini kita ambil ni. Ya Allah, saya bagi minyak wangi spray satu badan. Semua. Saya kata kita orang Melayu bila nak jumpa tamu wangi, bersih, cantik. Bukankah itu adat Islam? Agama kita suruh macam itu. Berbusana ni ialah cantik, segak, menarik. Bukankah Islam suka kepada kecantikan? Allah tu cantik dan dia suka kepada kecantikan. Jadi jangan kita cakap bahawa adat Melayu ni, orang Melayu dulu-dulu Ustaz, dia mau berkembang je Ustaz. Oi. Orang perempuan berkembang. Bila makcik tengoknya bila? Memanglah. Mak makcik berkembang, sedia kain. Makcik, sampai sekarang makcik berkembang. Itu makcik. Makcik pergi ke museum. Pergi ke museum di Rusia ke, di London ke, di mana-mana Spanyol ke. Tengok busana orang Melayu dulu-dulu. Jangan cakap orang Melayu perempuan dulu berkemban. Kita orang Melayu dulu macam makak kita tu. Dia ada kain di atas dia. Perempuan dia ada kain di atas dia. Bila nak berjalan depan orang ramai, dia tutup. Dia tutup. Orang Melayu kita daripada dulu dah tutup aurat. Tetapi kadang-kadang penjajah datang, dia ambil gambar hak daripada bangsa lain. Bangsa seberang sana, orang seberang sana. Yang memang tak berbaju pun, laki dan perempuan. Dan dia kata ini adalah orang Melayu. Sedangkan kita orang Melayu ni, duk pakai tudung labuh ni, duk pakai tudung bola ni, sejak zaman dulu lagi. Orang Melayu kita berkain pelekat, bersampin ni. Dulu lagi. Dan kenapa saya kata sampin tu bagus? Sebab dia tutup bahagian punggung. Dia ada baju, dia ada sampin, dan dia ada seluar. Maka sampin tadi menutup punggung. Tuan-tuan pernah tengok orang Pakistan. Kenapa orang Pakistan dia suka pakai seluar panjang? Lepas seluar panjang, dia ada baju kurta panjang ke bawah.
Tujuan dia ialah untuk menutup punggung dia. Sebab ada laki-laki yang berkenan tengok punggung laki-laki. Nampak tuan-tuan? Sebab tu orang Pakistan, orang Hindustan, dia akan pakai baju tutup bahagian dia. Datang penjajah, datang Mak Saleh, dia ubah. Dia pakai baju tak masuk dalam. Dia ubah style tu tuan-tuan. Maka jangan kita kata bahawa adat Melayu ni tak sesuai dengan Islam. Jangan cakap macam itu. Pakaian kita, busana kita tak salah di sisi agama untuk kita pakai. Kerana ianya menutup aurat kita. 2, menyerlahkan kesegakan kita. Yang ketiga, menjadikan kita ini menjaga agama kita. Tuan-tuan cuba tengok. Orang yang pakai tengkolok, pakai baju, busana Melayu. Agak-agak tuan-tuan, dia orang ni pitikan nombor ekor. Beratur grup Misa Melayu. Gini kedai nombor. Berapa nombor kamu Din? 4432. Ada kamu berapa? Aku 6631. Din, Mat, kamu berapa Mat? Aku ambil nombor Ustaz Kazim 8787. Astaghfirullahalazim. Semuanya bertengkolok je, agak-agak ada tuan-tuan. Tak ada. Cuba tengok yang tikam nombor ekor tu bajunya mana? Cuba tengok yang nikam nombor ekor tu ada jubah. Elok pakai bersamping. Gini nikam nombor ekor. Silap-silap bila nak beli nombor ekor, tokek kedai pun tak jual. Pakai tengkolok, pakai jubah, pakai baju Melayu macam ni, minta nombor. Cina kedai tu kata, Encik, post office sebelah, ini kedai number. Dia pun tak jual. Inilah pakaian yang menjadikan kita beringat. Yang menjadikan kita sentiasa berwaspada. Aku kena hormat tengkolok aku kena hormat jubah aku kena hormat samping aku kena hormat baju Melayu aku. Ini jati diri aku. Takkan aku nak buat jahat. Takkan aku nak meragut. Takkan aku nak merompak dengan benda-benda ini. Serupalah akak-akak pun bila akak pakai tudung, bila akak pakai jubah, takkan aku nak ngumpat. Dia jaga kita pakaian tu. Jarang orang tudung labu jubah berstokin sampai ke peha. Stokin sampai ke peha mengumpat. Allah jarang. Tapi ada juga. Tudung, stokin, sarung lengan pakai. Bila sampai je Ustaz Kazim, oh hitam orang dia ya. Dalam TV putih, tengok benda-benda gelap. Mudah tuan-tuan. Bukan orang sini lah, di Afrika tuan-tuan. Orang sini tak ada ngumpat. Baik, jadi kita bantu tempat kita ni. Saya kata pada ayah anda tadi, kalau saya tahu benda ni dah lama wujud, lama dah saya buat program saya di sini. Saya nak buat rakaman TV di sini. Kalau saya tahu dulu, ini pentah forum perdana. Ini pentah tazkirah malam Jumaat buat ke sini. Panggil semua orang botol datang. Kiri, kanan, depan, belakang, main di sini. Kalau saya tahu tempat ni ada tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, di sekolah saya seminggu 20 bas datang melawat. Setiap hari Sabtu 20 bas, 15 buah bas. Minggu depan 24 bas datang melawat. Dari Singapura, dari Johor, seluruh Malaysia datang. Kalau saya tahu macam ni, saya bawa datang sini. Sebab tu saya tanya pada ayah anda tadi, bas boleh ke masuk? Sangkut kelapa sawit tu kan? Yang datangnya kat Leha 20 bas. 20 bas bersamaan 800 orang. 24 bas bersamaan dengan 900 orang. 1000 orang sekali datang sekolah saya. Kalau saya boleh tukar program tu ke sini. Minggu ni tak payah datang melawat saya di sekolah. Minggu ni melawat saya di kampung pulau Misa Melayu ni. Apa tu Ustaz? Datang je lah kau. Buat program di sini. Bayangkan orang-orang yang melawat saya naik kuda. Berapa nak begini naik kuda.
Dah balik balik tak nak apa nak duduk sini, udah tinggal sini naik kuda. Orang Singapura sekali melawat 5 bas. Tuan-tuan bayangkan bisnes untuk orang buta. Akak-akak datanglah jual produk apa pun, bantal tu bantal je, aiskrim kan. Bawa sini, dia wujudkan bisnes yang hebat. Boleh buat chalet, boleh buat homestay. Sebab itu kita orang Melayu, kalau kita tak bekerja sama, macam mana kita nak membangun? Kalau kita dengki-mendengki, hanya jaga kita saja, bila kita nak tolong orang lain? Saya boleh cakap, main tempat saya, main sekolah saya, jangan pergi tempat lain. Itu penting diri saya. Bawa pergi tempat lain supaya maju di tempat lain sama. Macam mana tempat kita maju, tempat lain juga kena maju. Macam mana tempat kita cantik, tempat lain juga kita kena bagi cantik. Ini budaya Melayu, budaya tolong menolong, dan budaya ini usul pada agama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu pada benda yang baik dan benda yang membawa ketakwaan. Cuma saya minta, kalau saya buat program di sini, tandas kena banyak. Di sekolah saya tandas ada 124 buah tandas. Macam tempat tuan-tuan, tak payah tandas banyak-banyak macam itu. Sungai ada. Beratur je. Kak Lea, Kak Ana, Opa Lijah, Opa Anak. Banyak. Tuan-tuan hanya perlu sediakan fasilitis. Salah satunya ialah tandas. Yang kedua, sediakan kursi. Sebab dia orang datang jauh dari Singapura, 10 jam, 8 jam dari Johor. Dia meletih, dia tak suka. Kadang-kadang saya tak suka tengok dia orang bersila. Dia orang sakit pinggang, sakit gout, bagi kursi. Yang tu je saya minta. Lepas tu kita gotong royong tuan-tuan, sembelih lembu, makan. Bukan makan lembu tu, makan daging. Satu kampung masak begini, masak. Makan nasi lantalam, hui, ya hui makan. Seronoknya tuan-tuan, hui. Masak daging rebus cicah dengan asam. Hui. Panggil orang kampung datang, "Mailah datang makan." Seronok. Ceramah pukul 10, makan pukul 12. Pukul 12 dia mau datang. Datanglah. Anda faham? Tak faham mudah tuan. Akhirnya jemaah saya dari Ipoh, jemaah saya tuan-tuan daripada Bota, kita kawan. Kita bertukar budaya. Bertukar kenalan. Kita ramai kawan. Ini Islam menyuruh pada kita. Allah kata fasiru fil ard. Berjalanlah kamu di atas muka bumi. Orang Melayu tidak boleh jadi orang yang tertutup pemikirannya. Orang Melayu kena jadi terbuka pemikirannya. Kena open. Sebab kita ni dah dilemahkan. Penjajah yang datang kepada negara kita, kita tidak lemah, tetapi kita dilemahkan. Kita tidak bodoh, tetapi kita diperbodohkan. Sebab tu hari ini jiwa merdeka. Merdekakan pemahaman kita bahawa Melayu itu mudah lupa. Merdekakan. Melayu tidak mudah lupa. Melayu tidak lupa sejarah. Kamu jangan bodohkan kami. Kami Melayu tidak mudah lupa. Mereka mengatakan bahawa Melayu itu bodoh. Tak, kami tak bodoh. Tapi engkau yang memperbodohkan kami. Engkau kata kami tak boleh buat jarum pun. Padahal orang Melayu lah yang buat kapal. Engkau kata orang Melayu ni lemah. Tak boleh memerintah. Engkau datang negara kami, kau jajah. Tapi engkau lupa. Kami ada orang yang mengelilingi dunia. Orang Melayu adalah orang pertama yang mengelilingi dunia. Orang Melayu adalah orang yang pakar dalam pembuatan kapal. Orang Melayu adalah orang yang pakar dalam bidang perkapalan, dalam perjalanan. Orang Melayu telah mempunyai hubungan perdagangan dengan Jepun, dengan China, dengan Turki, dengan Spanyol, Andalusia sejak ratusan ribuan tahun yang lepas. Tuan-tuan cuba tengok di belakang sana ada busur. Di belakang sana ada tanjak, ada keris. Tuan-tuan tahu tak keris orang Melayu sudah ada di Jepun 1000 tahun yang lepas.
Macam mana 1000 tahun orang Melayu hantar keris ke sana? Menunjukkan bahawa sudah ada perjalanan laut di antara tanah Melayu dengan negara-negara lain. Tetapi apabila penjajah barat datang, dia menghapuskan sejarah ni. Dia bawa balik segala kekayaan orang Melayu, emas orang Melayu, biji timah orang Melayu, manuskrip, ilmu orang Melayu dibawa balik, ditukar sejarah. Dikatakan bahawa Melayu itu adalah lemah, bangsa Melayu adalah lemah, bangsa Melayu tak pandai, bangsa Melayu berjalan tak berkasut. Padahal kalau kita baca dalam sejarah-sejarah, sebab tu saya kata tadi, bila saya pergi luar negara, antara tempat yang mesti saya pergi ialah muzium. Sebab saya nak tengok khazanah orang Melayu kita yang disimpan, dan mereka ambil khazanah tu untuk mereka belajar, mereka kaji tentang kehebatan orang Melayu terdahulu. Sayang tuan-tuan, kalau kita belum merdeka pemikiran kita, masih menganggap Melayu lemah, Melayu lupa, Melayu bodoh dan sebagainya, selama-lamanya kita terperangkap dengan pemikiran macam itu. Sedangkan pistol orang Melayu dah buat. Jangan faham bahawa Portugis datang bawa senapang, Melayu lawan dengan keris. Salah tuan-tuan. Ada 3,000 meriam di dalam negeri Melaka ketika Belanda, ketika Portugis datang menyerang. Mereka melawan bukan dengan keris, tombak dan panah. Mereka melawan dengan senapang. Habis itu kenapa Melaka kalah? Melaka kalah kerana pengkhianatan dalaman. Membuka pintu kota. Membuatkan laporan ketenteraan kepada Portugis. Dia buat laporan ketenteraan, bila masa bertugas, bila masa tukar shift, bila masa ini, di mana kekuatan dia, di mana kelemahan dia. Orang kita yang buka rahsia menjual negara kepada Portugis. Kalau kita taat setia, berkasih sayang, Portugis tak boleh buat apa tuan-tuan. Tapi sayang, kejatuhan bangsa itu kerana kelemahan perpaduan kita. Sebab itu belajarlah kita daripada sejarah yang betul. Kalau kita belajar daripada sejarah yang tak betul, kita belum merdeka jiwa kita. Kita rasa kita lemah, kita rasa bangsa kita lemah, sedangkan bangsa kita lah yang mengajar orang lain cara membuat kapal. Bangsa kita lah yang mengajar orang lain cara buat rumah tanpa paku. Tuan-tuan nampak rumah tuan-tuan ni? Tiang yang kita buat sekarang ni tuan-tuan, rumah ni asal pada rumah buat balai rong seri ni. Cuba tengok tiang-tiang dia ada lubang. Dia main ni lubang apa? Lubang apa opah hoi? Inilah orang kita dulu. Buat rumah guna pasak. Dia tak ada guna paku. Macam mana dia membuat rumah tak ada paku? Tak runtuh pula. Kita ni buat rumah setahun retak apa? Sebab tu saya syorkan pada kampung Melayu kita. Melayu bukan sekadar tanjak. Melayu bukan sekadar berkuda memanah dan berbusana Melayu. Orang Melayu dari hujung rambut sampai ke hujung kaki ada nilai-nilai Melayunya. Makanan orang Melayu, jom kita promosikan. Kadang kita bertanjak, berkerih, berbusana, tapi beratur dekat kedai orang putih makan ayam. Apa orang Melayu tidak ada cara makan ayam? Jom tuan-tuan, belajar tentang tradisi makanan orang Melayu yang sehat, yang menyegarkan. Apa petua orang Melayu? Habis dah ni petua tu hilang. Saya jumpa dengan satu orang Melayu, cara menguatkan lutut, cara menguatkan pinggang, cara menguatkan tangan. Waktu duha, ada rumput, ada, duduk mencangkung, jalan titik. Kau berjalan daripada hujung sana, kau berjalan sampai hujung situ, kau cabut rumput. Jalan titik. Umur dekat 100 tuan-tuan, dia boleh berjalan titik cabut. Masya Allah. Hebat orang kita. Dia kata, Ustaz, cahaya matahari waktu duha, bila keluar peluh waktu itu menyihatkan. Sebab tu dia buat. Bayangkan tuan-tuan, dia berjalan itik, cabut rumput, tak guna mesin, tak guna pisau, tak guna apa tuan-tuan. Elok. Orang petua orang Melayu.
Saya tulis dalam buku saya, waktu saya sakit, tahun 97 saya dah kena santau dah. Macam-macam bentuk perubatan saya belajar. Macam-macam bentuk petua orang Melayu saya belajar. Sebab tu saya tak pernah marah pada orang yang santau saya. Saya tak pernah marah. Berapa tahun lepas dia santau saya, dia datang jumpa saya minta maaf. Dia minta maaf. Suami isteri datang. Kami datang nak minta maaf. Kami yang upah orang nyantau ustaz. Saya kata saya tak marah. Terima kasih. Saya peluk suami dia. Isteri dia hidup lah. Tampur tak pasal pula tiga. Saya maafkan abang dunia akhirat. Walaupun saya setengah mati masa tu. Dan bila dia santau saya, dia belajar dengan saya. Duduk depan sekali. Padahal dia nyantau saya. Dan ada kalanya dia bawa kereta saya. Bila driver saya cuti, dia driver. Padahal dia santau saya. Dan saya tanya pada dia, masa abang santaukan saya, berapa upah dia? RM30,000. Tahun 97. Janji Ustaz Kazim jalan. Tak jalan juga. Alhamdulillah. Kenapa saya tak marah dia? Kenapa saya redha dengan dia? Sebab ketentuan Tuhan. Yang kedua, bila saya sakit, saya berubat merata-rata, lah sekali tuan-tuan, saya belajar tentang perubatan orang Melayu. Petua orang Melayu. Kalaulah saya tak sakit, saya tak belajar benda itu. Macam-macam benda tuan-tuan. Daun itu apa guna? Pokok itu apa guna? Rumput itu apa guna? Saya belajar tuan-tuan. Jadi akak-akak kalau nak belajar benda itu, minta kena santau. Ya Allah, nak santau. InsyaAllah. Macam-macam ilmu dapat. Satu lagi kelebihan dia, kalau tak dapat ilmu, dapat van jenazah. InsyaAllah berjalan elok van tu. Tuan-tuan, saya belajar tuan-tuan, sampai ke Gerik, sampai ke Keruh, sampai Bagan Datuk, sampai ke Johor. Saya cari orang-orang tua-tua. Ini untuk apa? Daun ini untuk apa? Buah ini untuk apa? Petua-petua tuan-tuan. Sampaikan saya belajar tuan-tuan. Petua tentang gigi. Ni gigi ni. Orang Melayu kita menjaga gigi. Tuan-tuan ingat orang dulu tak ada sakit gigi ke? Kalau mereka sakit gigi ada klinik gigi tak? Di mana mereka ubat rawatan sakit gigi? Mesti ada orang tua-tua dulu kita belajar. Sakit kepala. Tuan-tuan ingat hang tua tak ada sakit kepala? Dia bukan tokek kedai mi goreng. Anda fikir saya ada masa, tak ada masa untuk sakit kepala? Tok nenek kita pun sakit kepala. Tapi apa ubat dia? Melayu kita ada. Tuan-tuan di sini ada mengidap masalah yang berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan jantung. Orang Melayu kita penuh. Dia tengok tunjuk kat saya. Kamu nampak tu? Buah durian Belanda tu. Nampak? Pergi ambil. Ini waktu saya sakit jantung dulu. Tuan-tuan ada buah sir. Nengok buah macam buah sir. Pergi makan. Cari buah yang macam buah sir. Semua ada pada bangsa kita. Tapi kita hari ini dilemahkan. Kita kata yang tu bukan ubat. Yang ni bukan ubat. Yang ni bukan ubat. Yang ni berbahaya. Tak ada kajian. Ubat dengan kami je. Akhirnya pakat-pakat beli ubat semua. Habis tradisi kita habis. Sedangkan tuan-tuan, Masya Allah, simple sangat. Jadi inilah yang kadang-kadang sudah hilang daripada bangsa kita. Nombor satu, saya minta pada ayahanda kita, minta pada YDP kita, tolong aja pada masyarakat kita pemakanan orang-orang Melayu. Yang kedua, tolong aja adab. Tuan-tuan tahu tak cara pakai tongkolok ada adab dia. Ada cara dia. Nak ikat tongkolok tuan-tuan bukan ikat di botol ni. Nak ikat tongkolok ni kepala lutut ni. Kepala ni kepala lutut lah yang kebalok lah di sini tuan-tuan. Wah. Kalau begitu tolong aja juga adab orang Melayu. Bila nak lalu depan orang, bila nak lintas di belakang orang, ada adab dia. Nak duduk depan orang, nak lunjur depan orang, nak makan depan orang. Melayu aja. Pantang orang Melayu bila makan.
Oh, pantang benar. Kamu ni kenapa kebulur ke apa ke? Dia tak boleh bunyi. Pantang anak dara bila pergi hantar nasi, hantar air, pergi bagi punggung jalan kedek. Oh, dah. Bila letak satu, dia bukan boleh tinggalkan talam dengan cawan-cawan atas talam tu. Tak. Orang Melayu letak satu. Talam angkat. Talam tu pula bila berjalan, bukan boleh letak atas kepala. Nak berjalan tu, talam tu, tutup tang mana nak tutup? Yang ni yang kita dah tak ada, tuan-tuan. Ada adab pergi rumah orang. Adab nak balik pada rumah orang. Yang tu kita tak ajar. Yang ni kena ajar dah. Bukan setakat adab bertanjak je. Sebab kalau adab bertanjak, orang perempuan tak bertanjak, buat apa aku belajar? Ajar pada orang perempuan, ajar pada anak dara. Ikat kain batik. Kain batik anak dara macam mana? Belakang ke depan. Kain batik janda macam mana? Kain batik isteri orang pun ada. Ini anak dara dia pakainya kain batik janda. Tak payah janda. Padahal anak dara. Tapi sekarang tak kahwin, tuan-tuan. Rupanya salah ikat kain batik. Orang Melayu nak bagi tahu, aku ni janda ke, aku ni duda ke, aku ni laki orang ke, aku ni isteri orang. Ada cara dia. Halusnya orang Melayu, tuan-tuan. Belum kita belajar seni bina orang Melayu. Saya ingat rumah saya malam tak ada kipas. Dan memang tak ada kipas sebab elektrik tak ada. Tapi tak panas. Kita duduk di kampung tak panas. Sebab apa? Laluan angin yang banyak. Salah satu aircon semula jadi yang masuk, aircon tu datang daripada mana? Lantai rumah. Sebab tu rumah orang Melayu dulu, lantai dia mesti ada lubang. Jaring. Itulah aircon, makcik. Dia masuk angin. Sejuk. Tak payah kipas, tak payah aircon. Sakit pun tak ada zaman dulu. Sebab tak ada guna aircon, tak ada guna kipas. Siang malam duk tala kat dada dia. Kemudian di atas tu pula lubang angin. Macam-macam corak lubang angin dia. Akhirnya angin masuk daripada luar. Cuaca jadi sejuk. Rumah kita sekarang tutup setutup-tutupnya. Tak apa pasang aircon. 24 jam pasang aircon. Jom tuan-tuan. Kita bukan setakat berbusana Melayu pada Melayu. Kita ada tradisi berumah dalam Melayu. Kita ada tradisi adat. Kita ada tradisi budaya. Terlalu banyak orang Melayu meninggalkan budaya orang Melayu. Saya suka bila rumah dulu-dulu. Rumah itulah jadi tempat aircon. Angin masuk. Dan rumah itulah mandikan mayat. Bila ada mati, di situlah tuan. Airnya turun ke bawah. Ada orang lumpuh, ada orang sakit nak mandi. Dibawanya tempat situ, mandi situ. Bijaknya orang Melayu dulu buat rumah. Akhirnya tuan-tuan, tradisi kita perlahan-lahan lama-lama makin menghilang. Jadi kalau kita tak menghidupkan balik, siapa yang nak hidupkan ni tuan-tuan? Siapa yang nak berbudaya balik? Sebab tu kita sokong orang-orang seperti ayahanda, orang-orang seperti jawatan kuasa yang duduk di sini dan kumpulan mereka yang bergerak satu untuk menimbulkan perasaan sayang kepada orang Melayu, sayang pada Malaysia. Dan tolonglah belajar sejarah daripada orang yang betul. Bukannya belajar sejarah daripada apa yang ditulis oleh penjajah yang menukar dan mengubah daripada orang yang memperjuangkan bangsa Melayu, agama Islam, agama orang Melayu, dikatanya sebagai pengganas dan sebagainya. Sedangkan ini bumi kita, ini tanah air kita, kita jaga sebab kita sayang kepada tanah air kita. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang menjemput saya. Inilah kali pertama saya datang ke sini. Jadi kalau nak jemput lagi, 32 tahun dapat daripada sekarang lah.
InsyaAllah kita datang balik. Baik, jumpa lagi tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah, saya katakan tadi, kalau fasilitinya cukup, saya akan bawa rombongan-rombongan saya tu datang ke sini. Kita boleh buat program di sini, kebudayaan di sini, buat jamuan, buat kenduri rakyat di sini, buat jualan di sini, macam-macam program boleh buat dengan 20 bas yang datang ni tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan ada hubungan antara kita di antara pusat pendidikan Al-Barakah di Manjoy dengan Pulau Misra Melayu tuan-tuan. InsyaAllah jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.